Apa sebenarnya hak Allah SWT? Apakah hak Nabi? Untuk mengenalkan hak, apa menyempurnakan hak Nabi, kita kena tasdikan Nabi itu, amalan dia, membenarkan Nabi. Jadi macam mana sahabat itu membenarkan Nabi dia. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala beritahu Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itulah Nabi Allah. Allah Ta'ala sendiri pun membenarkan Nabi. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkaulah sebagai Nabi daripada Nabi-Nabi. Muamalat dia, muasyarat dia, akhlak dia. Jadi kita kena benarkan Nabi. Itulah hak Nabi kan, membenarkan Nabi, membenarkan perkataan Nabi. Ittiba karo, ikutkan dia, dan ikutkan cara dia, kehidupan dia. Jadi jadikan apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang Nabi pesankan menjadi, kita menjadi penolong bagi percakapan dia. Maksudnya sampaikan, ini hak Nabi. Mayan suruninya, yang surukumnya. Jadi macam mana Nabi katakan, kita sampaikan agama, sampaikan perintah Allah untuk menyampaikan seseorang itu kepada syurga Allah SWT. Inilah hak Nabi. Bantu Nabi. Ini pun semin dari kita, tanggungjawab kita, bukan saja kita tapi seluruh umat. Jadi madadgar, membantu agama Allah. Jadi apa perkataan Nabi kita kena jaga. Ini perkara ini datang daripada Allah, bukan daripada yang. Apa yang Nabi cakap itu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rasta lain, tak ada jalan yang lain. Inilah takaza untuk menunaikan hak Nabi. Wazifah ini sampai hari kiamat. Agama Nabi, tarikat Nabi, inilah hak. Sampai hari kiamat kita kena buat tanggungjawab ni. Jadi apabila hak sudah meningkat, maju, maka kebatilan akan hancur. Baki untuk kebatilan pun tak akan ada lagi. Hak itu akan meningkat apabila kita buat menyempurnakan apa yang keinginan Allah dan Rasul, maka kebatilan akan hancur dengan sendirinya. Yang mana Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, saya telah jadikan berpasangan supaya kamu kena fikirkan dua benda ni, hak dan batil. Dayan kena untuk berhati-hati, kena tengok nagor, lawanan bagi hak adalah batil. Nabi dihantar untuk hak, untuk membawa hak. Sebab itulah dia mengajar dengan benda yang hak dan belajar tarikat yang hak dan mengajar tarikat yang hak.
Sebab itulah kita kena berkehendak dengan belajar hak ni. Macam mana Nabi dihantar untuk mengajar. Kita belajar untuk mengetahui apa benda hak daripada Nabi SAW. Dakwah inilah tanggungjawab saya. Tapi hidayat milik Allah SWT. Allah Ta'ala, Nabi beritahu, saya dijadikan da'i, saya dijadikan orang yang mengajar, mualliman. Sebab itulah kita kena ikut tariqah dia, menjaga apa amalan Nabi ataupun menguatkan amalan Nabi. Semua apa yang dibuat oleh Nabi. Tekaza yang paling besar bagi Nabi kepada umat ialah untuk sampaikan apa yang Nabi pesan. Suasana ataupun ujian akan datang juga dalam kekayaan, dalam kemiskinan, sakit, sihat. Jadi sebelahnya berlawanan daripada ujian ialah perintah Allah. Macam mana hak dan batil kan? Maksud rahmatullahi wabarakatuh, kita punya kehidupan ini ialah untuk menunaikan hak, untuk menunaikan perintah. Kita ni seperti matahari syamsi kan. Jadi ini ujian ni, syamsi ni. Matahari ni ia akan timbul, ia akan naik, ia akan turun. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, kadang-kadang kaya, kadang miskin. Kita seperti kamar kan. Amal tu seperti kamar, hukum perintah Allah tu seperti kamar, seperti bulan. Jadi dalam keadaan ini ujian akan pergi juga. Datang dan pergi. Macam puasa kan. Puasa pada musim sejuk, malam dia panjang, siang dia pendek. Ramai orang tak skill tu. Waktu puasa, waktu musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Kita mesyuarat. Jadi kita punya ibadat, kita punya perintah ialah seperti bulan, kamar. Macam perintah Allah kan. Apabila kita lihat bulan, waktu ni perintah Allah untuk berpuasa. Waktu ini cantik nak. Ya. Kan kita melihat bulan kan, bulan Syakban, bulan tu, itu perintah Allah. Seperti yang bagi contoh lah. Macam perintah Allah datang, kita tengok perintah Allah, kita buat. Itulah seperti bulan. Kita punya ibadat kita apa tu, ataupun perintah Allah. Datang ujian yang baik ataupun perkara yang baik, kita kena bersyukur. Datang ujian yang berlawanan dengan keinginan, kita istighfar. Jadi siang hari kita berpuasa, malam hari kita berbuka. Jihad. Itu misal sebenarnya. Misal, faham tak ya terima.
gosok dikit bawah belakang. Baru ngantuk. Ya lah. Macam mana ni? Ikram lah Mirsab. Adalah jiwa ikram. Kan kamu tahan. Al-Haji Istiqamah. Jadi apabila kita dapat perintah amal, kita jaga betul-betul. Ini dinamakan istiqamah. Jangan kita tukar si ibadat kita ikut suasana ataupun ujian, itu tak istiqamah. Ada ujian tinggal. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bila dengar daripada Nabi mengenai kelebihan tasbih, saya amal terus sampai saya Mati. Allah. tak pernah saya tinggalkan. Allah. Sampai sekarang ni kita. Kita tahu memang perkara ini tak wajib, tapi bagi sahabat ialah mustahab. Mustahab. Zakallah. Warusyuk. Kalau undang warusyuk. Sampai daripada saya dengar daripada Nabi, sampai sekarang pun saya tak pernah tinggalkan tasbih saya. Kita berapa banyak tinggal. Dalam peperangan pun dia jaga tasbihatnya. Dalam mana-mana peperangan yang hadir, Fatimah radhiyallahu ta'ala masih lagi menjaga tasbihatnya. Dan ini kita jaga lain-lain waktu, tak menjaga dengan istiqamah. Ikut keadaan. Ia kata रहेंगे, maksudnya ia buat lagi dan lagi. Ini nak dikatakan istiqamah apabila perintah amal datang. बढ़ेंगे, meningkatkan. Ada seorang sahabat, apabila dia makan depan Nabi, Nabi kata kurangkan makan. Maka ia jaga makanannya sampai 30 tahun. Dia tak pernah makan banyak, tak pernah perutnya menjadi kenyang. Hanya sedikit saja, 30 tahun istiqamat. Allahu Akbar. Inilah istiqamat tuan-tuan mulia, perintah amal dan jaga. Nabi SAW tawaf kan di Mekah, tak pernah tinggal tawaf. Walaupun keadaan apa pun ujian dihadapi Nabi masih kita di bertaubat. Istiqamah ni ialah derajat yang paling tinggi, makam yang paling tinggi. Tapi kadang-kadang kita buat, kadang-kadang buat. Ini dikatakan, bukan dikatakan tabik, bukan dikatakan amal. Daripada amal seseorang, syurganya dah tersedia di dalam mahliganya itu sudah tersedia di dalam syurga. Jadi kita kena jaga amal kipaban, jaga sembahyang.
Tamaskaru. Dirikan sembahyang, jaga sembahyang. Ini perintah. Ini istiqamat ke saat dengan istiqamah. Tanggung jawab ialah istiqamah dalam amal. और दरमियानी चाल चलनी है। क्या करना है? दरमियानी चाल चलो, ये होगा। Dermiani. दरमियानी चाल चलो। Calo dermiani, jangan tengah saja. Jangan tinggi, jangan rendah, tengah-tengah saja. ताकि आखिर तक जा सको। Calo. Dermiani calo. Dermiani calo. जोश में आ गए तो एक वक्त जरूर निकल लोगे, एक वक्त ऐसा आकर के मुश्किल कर लोगे। Bila tinggi nanti ia boleh terkeluar daripada amal. जैसे सुस्ती हुई, जोश में हुआ सुस्ती हुई, Lepas jos, lemah, malas. सुस्ती Susti yang malas. Cisti tu apa tinggi? Bukan cisti, susti. रुकावट डालने वाली चीज। Sengkut tinggi. सुस्ती अभी का लफ्ज है ये कसल, अरबी में तो कसल कहते हैं। Kasal, सुस्ती क्या चीज है? susti, malas. किसे कहते Oh, हैं? malas. ये आदमी सोचिए कि आदमी पलंग पर पड़ा रहा है, लेटा रहा है, बैठा रहा है, ये सुस्ती है। इसमें इसको सुस्ती नहीं कहते। Apa maksud pemalas? Dia tak buat apa-apa. Duduk aja makan. Baring. एक काम की जिम्मेदारी पूरा करने की ताकत है, लेकिन नहीं कर रहे। Jadi susti daripada makna sebenarnya lah, satu tanggungjawab yang diberi pada dia tapi ia tak buat. Allah. Dia ada kekuatan untuk mengamalkan tetapi ia tak buat. Ini susti dia kata. एक आदमी पहली से नमाज पढ़ सकता है, नहीं पढ़ता। नमाज से नमाज पढ़ सकता है, नहीं पढ़ता। Macam sembahyang kan, solat yang paling mudah boleh kita lakukan tapi kita tak buat. जिम्मेदारी पूरा करने की ताकत दी गई है। Allah Ta'ala telah bagi kekuatan untuk beramal tetapi kita tak buat. Kita tak buat. ये सुस्ती, Ini susti, ini dipanggilkan malas. सुस्ती से पनाह मांगी है। Jadi kita minta perlindungan daripada sifat malas. जिन चीजों से पनाह मांगी है, उनमें सुस्ती जिम्मेदारी पूरी नहीं है। Mana uzbika minal kasal kan. Minta perlindungan daripada malas. इसकी फजीलत भी यही है। इतनी आदमी Alhamdulillah kasih. सुस्ती इसे कहते हैं कि जिम्मेदारी पूरी करने की Allah. Sebenarnya ini ketakat lekin करते हैं. Maksudnya ada tanggungjawab yang boleh dibuat, ada kekuatan untuk dibuat tetapi tak buat. जिम्मेदारी की बात है। Inilah perkara zimindari tanggungjawab. बुजुर्गों की जिंदगी में, साहबा की जिंदगी में ऊपर था कि वो अपनी जिम्मेदारी को Tanggungjawab Nabi, tanggungjawab sahabat sampai ke atas. इतनी ताकत है जितनी तुम्हारी ताकत है, इतना करना तो अपने जिम्मे लाजिम समझो। Jadi berapa banyak tanggungjawab yang mana kamu mampu buat, maka kamu kena faham ini jadi satu kelaziman untuk menunaikannya. अलैकुम बिमा तुतीकून, जितनी ताकत है तुम्हारी, इतना करना अपने जिम्मे लाजिम समझो। Jadi kita kena faham lazim. Kita kena faham ini perkara lazim kita kena buat apabila tanggungjawab telah diberi. सुस्ती की नमाज और एहतिमाम की नमाज दोनों में फर्क है। Jadi malas dalam sembahyang ataupun rajin dalam sembahyang, dua-dua ni berlainan. नमाज की सुस्ती कि नमाजी तो है लेकिन सुस्त है, Sembahyang juga tetapi dia malas. एहतिमाम का इनाम अलग है। Menjaga ihtimam ni, sembahyang ni berlainan dengan नमाज में सुस्ती, malas dalam sembahyang. सुस्ती का सजा अलग है। नमाज में है सुस्ती भी है कि उसकी सजा अलग है। Jadi kedudukan dia malas dan sembahyang ni berlainan. Kadang-kadang malas dan solat, dalam solat malas. जिम्मेदारियों की बात है। जिम्मेदारियों में एतदाल इख्तियार करें।
इख्तिलाफ के माने दरमियानी चाल चलना। Sebab itulah kita ikhtiar ini ialah dengan cara darmiani. Kita kena buat secara pertengahan saja. क्योंकि दरमियानी चाल चलेगा तो आखिर तक चलता रहेगा। Bila kita buat secara macam tengah, dia akan sampai kepada kemuncaknya. Akan sampai kepada kemuncaknya. ये है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। Bila susti, bila malas, maka tak akan sampai kepada kemuncaknya. ताकि अल्लाह के हुक्मों को और अल्लाह की आई हुई जिम्मेदारियों को इस्तिकामत के साथ और इत्तिदाल के साथ ये चलती है। कमी ना आए। इसे मेहनत की भी जरूरत होती है, सोबत की भी जरूरत होती है। Sebab itulah perlunya kita usaha, bahkan hubungan dengan ulama pun penting. इसलिए कि मेहनत नहीं होगी तो काम की सलाहियत ही नहीं पैदा होगी। आदमी की मेहनत की वजह से उसके अंदर काम की सलाहियत पैदा होती है। Jadi apabila usaha dibuat, maka akan adalah terbiah dalam diri. सबसे बड़ा मददगार चीज है, उसकी कोशिश उसकी मददगार, Bila orang yang berusaha itu ada bantuan Allah. उसकी मददगार। Berusaha sungguh-sungguh kan ada bantuan Allah. ऐसा नहीं इंसान है इल्ला माशा, ये आदमी के लिए इतना हिस्सा है जितने उसकी मेहनत है कोशिश है, उसकी कोशिश उसकी मददगार है। जब कोशिश मेहनत में नहीं है तो उसकी सलाहियत कैसे पैदा होगी? Jadi orang yang tak ada berusaha betul-betul, maka tarbiyah tak akan terbentuk dalam dirinya. उसका जौहर दिया है। Bahkan orang yang tak usaha tak betul-betul, maka bantuan Allah tak akan datang. मेहनत के साथ सोबत है, Dalam नमूना मिले। dalam usaha pun kita kena ada syubah, maksudnya ada hubungan. इबादत कैसे होनी चाहिए, Belajar dengan ulama kan, macam mana nak beribadat, macam mana nak sembahyang, macam mana tu. इस तरह ये तरीका रहा है कि हर बात वाले जो हैं अपने पेशरो के तरीकों पर रहे। बात वाले अपने पेशरो के तरीकों पर रहे कि जो उनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने जो तरीका बताया है, उन्होंने जो तरतीब बताई है, उन्होंने उस पर रहे। वो नमूना सही है। Jadi apa yang kita amalkan mengikut apa yang terdahulu orang beramal. Macam rukun dia masih lagi sama, amalannya masih lagi sama. Inilah perintah yang sebenar. बरकत आती है तो काम आसान हो जाता है। Kerja akan jadi mudah, berkat akan datang. के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बाद वालों के लिए सहाबा थे, उनके बाद वालों के लिए उनके पूर्व पेशवा। यही तरीका है ताकि अमल का एक Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi katakan, apa yang sahabat buat, apa yang sahabat katakan, itulah tarikat sebenar. Cara itu sebenar. Faham tak? मेहनत की जरूरी है, शौकत की जरूरी है। Mehnat bizuri, syubah bizuri. Maksudnya usaha pun penting, hubungan dengan ulama pun penting. सीखे काम Belajar. ताकि नमूना और तरतीब सही हो। Belajar dengan ulama. तो ये तो मेरे दोस्तों ये बात हमारी जिम्मेदारियों की है। Inilah tanggungjawab kita, tuan-tuan mulia. कि अल्लाह के दीन को, अल्लाह के काम को आखिर तक करते रहना। Kita buat perintah Allah semindari kita sampai akhir, sampai ke akhirnya. खबरदार हमारे बहुत ही सामने आए कि तुम अल्लाह की बात मानते हो। ऐसे न बनो कि कुछ दिन करे, कुछ दिन न करे, कुछ छोड़े। Jangan kita buat sehari kita buat, sehari tak buat. Suasana istimak tak buat. इससे काम खत्म हो जाएगा। Jadi amal akan rosak. एक जिम्मेदारी हमें कि जो दीन और दीन हक है हमारा, और उसकी जो जिम्मेदारी मिली है वो भी हक है कि हम उसके ऊपर पाबंदी Apa yang kita jadikan sebagai tanggungjawab, kita sebagai tanggungjawab adalah hak. Untuk mengambil tanggungjawab pun hak. Apa yang diberi pun hak. पैदा हो जाती है, गुरुतर पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है। रुकावट की वजह से काम न छोड़ा जाए। Rekawat ke wajah saya, ujian ataupun yang berlaku, jangan kita tinggalkan amal kita, kerja kita. इस मतलब ये है क्या बहुत को रास्ता मिलेगा तो अमल सही हो जाएगा। Bila kita jaga dalam ujian kerja kita, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan. एक जिम्मेदारी Mudahkan, ia akan menjadi mudah bagi kita. Bantuan Allah akan datang. कि वो अल्लाह के दीन की नुसरत की है। Yang ketiga, tuan-tuan boleh untuk menjadi madadgar, orang yang bantu agama Allah. मदद की मिसाल ऐसी होती है जैसे जमीन को पानी देना। Bantuan ini, beri bantuan agama ni seperti contohnya air memberi bantuan kepada bumi ataupun mengalirkan air ke atas bumi. Air yang mengalir di atas bumi yang kering.
Jadi apabila tak ada air, maka bumi akan kering, bumi akan rosak. Faham tak? Jadi kita kena menjadi istiqamah dan juga menjadi pembantu agama. Inilah kerja besar. Jadi kita kena sampaikan air ini ke bumi yang kering. Ini salah satu perkara kerja besar. Sebegitu juga dengan agama, bila kita nusrah, maka agama akan berkembang. Ini tanggungjawab untuk seluruh umat. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah, wahai yang beriman, jadilah pembantu agama Allah. Jadi namuna contoh ialah daripada Ansar dan juga Muhajir, orang-orang yang telah buat bantu agama Allah semata. Mereka bantu agama Allah. Itu asli sebenarnya. Macam mana mereka buat nusra agama? Mereka membantu agama Allah dengan cara isar. Yani mengorbankan apa yang mereka suka. Yusiru ala anfusihim walau kana bihi khassasah. Jadi apabila diorang bantu agama Allah, mereka bantu orang, mereka tak minta upah ataupun ganjaran daripada orang yang mereka bantu. Jadi kita bantu agama Allah dengan rasa sifat isar. उनकी नुसरत और इशार की हालत यहाँ तक हो गई कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल आया, इस्तिक़बाल आया काम का, तो उनको कुछ नहीं मिला। माल दूसरों को मिला। Mereka ada harta, mereka bagi pada orang lain lagi. नए इस्लाम आए थे, उनकी दिलजोई के लिए उनको मान दिया। इनको लोगों ने इनका माल खाया, लोगों ने उनको खाना खिदमत की, उनके घरों में लोग रहे, Mereka orang Muhajir, orang Ansar kan sanggup orang mereka tinggalkan mereka jadikan rumah mereka bagi tetamu. Tetamu duduk di rumah, mereka tak tinggal dalam rumah tu, mereka di luar tinggal. एक बात और सुनाई कि आइंदा ऐसा दौर आएगा कि लोग तुम्हें पीछे करेंगे। अब तो तुम लोगों को आगे करते हो इशारा करके, एक दौर आएगा कि लोग तुम्हें पीछे करेंगे और अपने आप को आगे करेंगे। तो क्या करोगे? तुम सबर करना। Jadi apabila orang yang membelakangi kamu, bahkan ada yang bila kita kedepankan ataupun dimalukan ataupun diketepikan, salah satunya untuk menghilangkan perkara ini ialah dengan sabar. Jadi bila kita nusar orang, kita tak minta apa-apa pun dari mereka, minta balasan. Inilah asli namunah, asli contoh yang asli. Jadi apabila orang dibagi hadiah ataupun jiran dibagi hadiah daripada kita, jangan kita dalam hati kita merasa dengki ataupun hasad. Contoh kan orang kadang orang yang Islam, jadi dalam hati tu tak ada rasa dengki lah. Maksudnya saya kena, orang tu kena bagi hadiah disebabkan ikram dia, bantuan dia. Tak boleh, tak ada. Jadi saya tak berharap apa-apa ganjaran dan upahan.
Inilah namakan ikhlas, Pak. इखलास ही कभी के बाद इखलास वाला ये नहीं देखा कि इसको तो दिया मेरे को दिया अल्लाह की तरफ है और अल्लाह का काम है हम हर हाल में हर काम के लिए तैयार है तो उसको कोई नुकसान नहीं लेकिन अगर ये बात नहीं है ये कमजोरी की बात है इसकी की बात है इनके दिलों में ये बात नहीं है Jadi kita buat ni, kita jangan merasa apa dengki dan hasad lah pada sesiapa yang mana Allah Ta'ala bagi kelebihan. Jadi amalan yang paling tinggi waktu itu kan, orang yang banyak buat pengorbanan adalah orang Ansar. Din ki madadgar, bantu orang agama Allah SWT. Jadi derajat mereka sangat tinggi. Ansar dan Muhajir ni. Jadi orang yang membantu agama ni, tak ada dia akan meletakkan tekaza kepada orang yang dibantunya. Mereka tak berharap dengan mendapatkan harta, upahan, ganjaran. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan satu naqsyah, satu peta untuk umat untuk menjadi contoh. Mereka tak berharap apa. Ini jadi orang yang mana diberi tanggungjawab atas agama, maka dia akan mendapat kebaikan. Jadi dia kata waktu Nabi meninggal dunia, ada golongan Ansar dan Muhajir. Jadi dua-dua telah membuat khalifah masing-masing ataupun amir. Di Muhajir ada amir, Ansar pun amir. बात थी उधर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिरीन के बारे में ये फरमाया कि मुहाजिरीन जो है वो सच्चे jadi Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran bahawa orang muhajir ni adalah orang yang benar. Kerana hijrah, kerana apa safar mereka, meninggalkan tempat mereka. Sebab itulah apa Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, kamu kena bersama orang-orang yang sacha, orang yang benar. Nabi adalah salah seorang daripada muhajir. Sebab itulah orang Ansar diperintahkan untuk bersama orang muhajir. Jadi ada perintah apa, maka muhajirlah menjadi khalifah. Maka kehidupan Ansar dan juga Muhajir itu mereka tak berharap apa-apa. Apa yang diperintahkan mereka buat. Mereka tak bagi tekaza apabila mereka bantu orang. Ada sami wa taat, kami dengar dan taat. Orang Muhajir dan Ansar kan, apa yang kami dengar dan kami taat. Setiap saat. Dalam keadaan miskin, kaya, mereka dengar dan taat. Kami tak mau apa-apa, kami tak inginkan memenuhkan keinginan kami, hanya kami ikuti, kami dengar dan taat. पूछा जा रहा है, हमको मकाम मिल रहा है, इसलिए काम करें कि ये भी जो है
इखलास के खिलाफ अपनी वजह से काम करना होगा। Jadi apabila kita mengatakan disebabkan gas ini saya lah yang buat, ini berlawanan dengan ikhlas. Saya kena disebabkan jemaah ini keluar saya yang buat. Jadi jangan kita ni untuk mendepankan kita ni. Apa mendepankan kita? Apapun keadaan kita dibelakangkan kah, ataupun di belakang ataupun disingkirkan ataupun dibelakangkan kita, seperti mana Muhajir Ansar kan. Ansar dibelakangkan tetapi mereka masih lagi ada sabar dan Allah Taala sayang pada mereka orang Ansar. Walaupun orang Muhajir dilantik menjadi khalifah. Jadi asal mereka ialah inna imamuna al-akhirah. Maksud kami adalah untuk akhirat. Kerja kami adalah untuk akhirat. Tak ada apa-apa. Kita tak mau menjadi orang yang masyhur apa-apa. Kami tak mau apa-apa daripada orang, tak mau ganjaran, tak mau nama. Apapun keadaan yang mereka buat, mereka akan nampak akhirat. Ini saya nak buat akhirat saya, membina akhirat saya. Pertama sekali ialah sarung maya ataupun amal yang mana boleh dibuat untuk berakhirat ialah niat kita. Wajib amal, disebabkan amal dengan ikhlas ataupun niat kita. Apa yang kita dah buat melalui arkad kita, pergerakan kita ini disebabkan amal kita. Daripada niat dia. Apabila amalan dia rosak, maka disebabkan niat dia rosak. Jadi apabila dia buat kerja mengikut suasana, maka ini rosak. Tapi apapun keadaan dia, tapi dia buat kerana amal inilah niat, tertaluk dengan niat dia. Iman dan ihtisab. Bila kita membuat perkara tu mengikut suasana, itu niat yang buruk. Dalam darurat kita, keperluan kita kena bawa agama. Apa perintah Allah? Jadi niat ni taluknya dengan iman kita, amal kita. Nah, yang niat betul maka dia akan membentukkan amalan yang baik. Niatnya adalah hubungan dengan Allah SWT. और साथ-साथ ये बताया कि जल्दी लेट जाने में भी मुझको सवाब की इतनी ही उम्मीद है जितना उठ करके इबादत करने में सवाब की उम्मीद है. Jadi apabila kita niat untuk bangun malam, apabila niat kita untuk mendapat ganjaran, ini iman dan ihtisab kan. Apabila kita niat untuk mendapat ganjaran untuk bangun malam, kita tak terbangun, maka kita akan dapat apa yang kita niatkan.
Jadi bila kita niat untuk mendapat ganjaran yang banyak, untuk bangun malam. सोने के लिए क्या आदत मेरी आदत है 2 जब 11 बजे ये सोना सोने के लिए है bangun Sona ke liye, jangan tidur, dah tidur. अच्छी नीयत के लिए है कि जल्दी सो जाओ जल्दी जाओ ये नीयत Niat kan, kalau bila kita duduk duduk di sini niat itu tidurlah. दूसरी इबादत के लिए इसको जरिया बनाया है Apabila kita duduk di sini niat untuk ibadat, maka kita dapat ibadat. Pahala ibadat. मकासद की अक्सर मकसद पर भी अल्लाह से उनके और उस मकसद के लिए जितने रास्ते वास्ते आपने बनाए हैं उस पर भी Apapun yang kita buat, niatkan akan dapat juga akhirnya apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan. पर उठने के लिए जल्दी सोना इस नीयत से वो इबादत बन गई इसलिए करना है इतने सवाब लोग भी जितना उनके नमाज पढ़ने में Macam mana tadi kan, dia niat untuk bangun malam, dia dia tidur, maka dia tak terbangun, maka dia akan dapat pahala tahajud. सरमाया आदमी की असली दौलत सबसे पहले वो उसकी नीयत है कि नीयत से करना है Jadi pertama sekali ialah dengan niat, saya nak buat ni untuk siapa? Untuk meredakan Allah SWT. Ya kalau ini takkan wujud dengan cepat. आदत के तौर पर किया जाता Oh, jadi curah fikir. जैसे आदत है वैसे कर लिया Jadi adat. नीयत जो है अमल को कहते हैं Jadi niat ni betul-betul jangan dijadikan sebagai adat. अगर वैसे अल्लाह और आखिरत है तो वो नीयत ही बन जाएगी चाहे वो काम दुनिया का ही हो। Tak kira dunia kah, kerjanya untuk akhirat kan, niatnya betul-betul kerana Allah. सोना के उठने के लिए ये सारी की सारी वसाइल और असबाब का नाम है दुनिया किसी का नाम है दुनिया वसाइल इन वसाइल और असबाब को दीन बनाने Jadi dunia ni dijadikan untuk asbab masail. Apapun asbab datang, maka kita selesaikan dengan masail kita. Dalam perniagaan kita menjadi agama, dalam pekerjaan kita menjadi agama, menjadi ketua kampung pun agama. दुनिया सारी की सारी ये वसाइल का नाम है Seluruh dunia ni adalah masail. की तारीख को बनाने की वजह से ये असबाब में दीन बन जाएगी Membawa tarikan Nabi dalam masail ini, maka akan menjadi agama. Suatu belajar agama. सारे असबाब में दीन बने इन असबाब को दीन की खिदमत में इस्तेमाल हो Jadi asbab ini akan menjadi amalan agama dan menjadikan asbab juga. Asbab ini juga akan menjadi pembantu agama. इनकी मदद भी करें ताकि कोई दूसरी बात अल्लाह का करा अल्लाह का दीन अल्लाह की मदद अल्लाह का दीन अल्लाह की मदद अल्लाह का दीन Kita buat untuk agama, untuk bantu agama. इंसान ने जो मदद की है दीन की वो ईसा के साथ किया है Jadi inilah sifat orang-orang Ansar dan Muhajir. Wujudnya dalam sifat mereka isar. अल्लाह का सबसे ऊंचा मैयार Akhlak yang paling tinggi ialah isar. क्या अल्लाह के Isar. Yusiru ala anfusihim wa kana bihi khasasa. Mengorbankan diri, mengorbankan apa yang kita inginkan untuk orang lain. हिसाब से रहो ये अल्लाह Isar sirau ini akan membentukkan akhlak. से रहने का मतलब ये है कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद Apa yang kita inginkan, yang kita suka, kita bagi pada orang lain. Di tanah-tanah, rumah-rumah. इंसान हर वक्त जरूरी है Setiap saat perlukan ihsar ini, sifat ihsar ini. उनको हेरा फेरी नहीं होगी जो तू अपने लिए पसंद कर रहा है अपने भाई के लिए पसंद कर तो तू Apa yang kita suka, itulah yang kita kena sukakan kepada saudara kita. तू अपने लिए पसंद करेगा ये तो इंसान का दर्जा है Ihsar, ini darjah ihsar, sifat ihsar. अपने भाई का एक जो हक था वो अदा होगा Jadi mereka menunaikan hak saudara mereka. उसका हक भी दिया
और अपनी तरफ से ज्यादा नहीं किया। Jadi ihsan dikatakan, ini sifat ihsan. Sudah kita tunaikan hak, maka kita tambah lagi apa yang mereka inginkan. ये वो एहसान कहलाता है। दिन द्वार है कि तोल के लिए तो इंसाफ है, इसीलिए Insaf. और रुकता देना एहसान है, करना वाजिब नहीं है। Jadi Nabi SAW perintahkan sahabat kan, banyakkan lagi nya. Maksudnya kita bagi tu tambah lagi. ऐसा लिया है कमाल देना कि तोल करके दो, दिन द्वार है तोल ऊपर Beratkan lagi timbangan, dia kata. रुकता रहो, ये एहसान। Inilah ihsan, ihsan. हमारे माल से हमारी जात से जब एक और मुझे कुछ लेना नहीं, Jadi kita korbankan semua apa yang kita inginkan, dan balasan pun kita tidak mau daripada mereka. Jadi kerja pun dengan ihsar. Kita sempurnakan hajat saudara kita. Duduk di hotel. Ihsan dan juga ihsar. Ada dua lah. Apabila ada ihsar, maka lepas tu ada ihsan. Terbentuknya ihsan. Maksudnya apa yang kita ni bagi itu kita tambah lagi. फरमाते थे कि खुदा की कसम, मैंने न तो अल्लाह से मांगा है और न लोगों से मांगा है कि मुझको जिम्मेदार बनाओ। अल्लाह से भी नहीं मांगा। Jadi mereka tak berapa apa-apa. Tadi mengatakan kan, saya minta pada Allah Ta'ala, saya tak minta pada Allah dan tak berharap pada manusia untuk menjadi zumindar, dia kata. ये सबसे बड़ी माया है दीन की दावत में। इंसाफ हो, एहसान हो, हिसाब हो, इससे बड़ी कोई कुव्वत नहीं। इसी के साथ अल्लाह की Ithar o insaf o ihsan ho. इसी के साथ अल्लाह की मदद है। सहाबाए किराम Daripada sifat ni Allah Ta'ala akan bagi bantuan. उनका इखलास, उनका आपस का मुआशरा, Ikhlas dorang muasyarah mereka antara satu sama mereka, rehen-sehen mereka, dalam mereka berjiran apa semua, pergaulan. हो गया। सब दुश्मन के हिसाब से चले गए। ये भाई हो गए, इनका माशरा बदल गया। दीन जो है वो माशरे पर कायम हो। Jadi agama ni akan meningkat melalui muasyarah kita yang betul. जो सही है वो सही, Macam mana tu? जो सही है वो अपने लिए पसंद करेंगे, जो सही है तो अपने लिए पसंद करेंगे, और एहसान के साथ हमारी जात से Jadi kita bagi manfaat pada orang lain. के साथ देखते हैं, अपने लिए पसंद करेंगे, दूसरों के लिए पसंद करेंगे, अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। Sehingga akan bagi faedah pada orang lain kan. Apa yang kita ni bagi kepada orang lain, yang mana bagi faedah pada orang lain. अखलाक की वजह से कुलूब में मोहब्बत पैदा होती है। Dengan akhlak tentu mulia, mereka manusia akan berkasih sayang antara sesama lain. का सबसे ऊंचा मेयार आपको दिया। Inilah Nabi yang paling sifat yang paling tinggi yang diberi oleh Nabi. जहिलियत का सबसे ऊंचा मेयार था। Di zaman jahiliyah waktu itu, Nabi diberi sifat akhlak ni di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah dulu kan, ini akhlak ni yang paling tinggi ni. दिया जा रहा है क्या हो जाएगा? जहिलियत ही बढ़ेगी। Orang. Kalau kita tak gunakan sifat akhlak ni, maka lebih teruk lagi pada jahiliyah. किसे दिया गया? Allahu Akbar. Allahu Akbar. उसका ये उस्लूब है। Inilah salah satu uslub ataupun salah satu cabang dalam dakwah. Satu jam lah. Tahan dia cakap sudah 1 jam. Dengan cara ihsan, dengan cara ihsan dan juga hisab, ihsan dan juga cara apa yang mana menunaikan hak dengan akhlak. Ilham ada जो dah. अखलाक कुदरती तौर पर उन लोगों में थे, उसको तरक्की
Jadi disebabkan apa? Sahabat orang-orang Arab kan, yang mana jahilnya dahulu, tetapi disebabkan sifat akhlak datang pada kehidupan mereka, maka kedudukan mereka di sama Ta'ala sangat tinggi. Berubahkan kehidupan mereka kepada kehidupan yang sebenar. कबीले का जो बड़ा होता था उसकी ताबेदारी करने वाला चाहे कुछ भी होता कबीले के बड़े की वफादारी करने का हाल क्या बात है ताबेदारी का जो उनके जौहर Satu kabilah kan dia zaman Nabi kan, memang wafadah lah, memang kurang ajar. Tapi disebabkan agama telah sampai, akhlak telah sampai dalam kehidupan mereka, mereka menjadi kabilah yang terbaik. Allah. Sampai sahabat itu majlis yang bentuk oleh Nabi, sahabat ini telah sampai ke puncaknya. Mereka sanggup mengorbankan. Apabila mereka dapat agama, mereka korbankan apa saja. Muhyiddin jadi mutarjim. Jadi mereka telah berjaya, mereka telah menarik kerajaan Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan mereka, dengan akhlak mereka. Jadi jangan kita takut-takutkan manusia, kita kena ceritakan kebaikan, kita berita gembira. Allah Ta'ala dia ni wali, Allah Ta'ala yang beri segala-galanya, Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Kita cerita macam tu. Jadi kita buat dakwah dengan cara kebaikan. Jangan cara dengan kekerasan. Jangan menyusahkan. Showroom tahu kan? Oh. Apa dia showroom? Showroom ni showroom. Sudah. Ashoka. Showroom kereta. Jadi kita akan melihatkan perkara yang baik. Semua betul-betul baik dalam showroom. दावत दे तो दावत के उसूल जाने, दावत के महासिन जाने, दावत के क्या महासिन है। Jadi kita buat dakwah dengan kena apa yang diinginkan daripada dakwah. Apa maqasid dakwah itu sebenarnya? Kita dakwah dengan kebaikan, dengan dakwah apa yang disampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. की दुश्मनियां खत्म हुई थी। दावत को अपने महासिन, अपने खूबियों के साथ चलाएगा। Jadi mereka dakwati dengan cara baik, Pak, dengan cara berita-berita gembira, sehingga kan orang yang menjadi musuh menjadi orang yang ada sifat pemusuhan akan menjadi baik. Jadi niatnya itu sebenarnya kebaikan, untuk kebaikan. Jadi dia buat dakwah itu kerana Allah dan juga untuk kebaikan diri dia. Kau bangun angkat tangan. Ini kita dakwah SE dengan SE masalah macam mana? Jadi kita punya yang kedua ialah untuk kharkai, untuk bagi kebaikan kepada orang supaya akhiratnya terbina, menjadi hamba kepada Allah, menjadi orang yang mengamalkan agama. Jadi usul niat ini niat yang perkara yang pertama kita kena betulkan niat kita. Untuk baik, bukan untuk baiki orang, untuk diri kita sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi bila ada niat kita betul, niat kita hanya semata-mata kerana Allah, maka ada hubungan dengan Allah SWT, hubungan akan terbentuk, amalan akan diterima. Untuk kita buat untuk akhirat semua. उसने
उसने अमल के साथ होता है, यानी वो जिस चीज की दावत देता है उसका अमल भी वैसा ही है। Husni amal, untuk betulkan amal kita. Apa yang kita amalkan itu kita kena betulkan. सूरह यासीन में दाइयों की 2 सिफत बताई। नारी समाज के जमाने के दाई गए, एक आदमी उनका मददगार बना, वो अपने कौम को समझा रहा है ये तो कहा है, ये बात आई है, उनकी बात देखो ये तो खूबी है, क्या खूबी है? एक खूबी तो ये है कि ये आपसे खुश है, आपसे खुश है। जिस काम के लिए आए हैं तो अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह से खुश नहीं मांगेंगे आपसे। Jadi जिनकी जिंदगी देखो सबसे काम करें। Jadi macam mana kisahnya Isa alaihissalam kan, apabila orang datang, tetamu datang, dia sambut. Dia kata sambutlah mereka, mereka tak minta apa-apa. Dan kita sendiri pun tak minta ganjaran daripada mereka. Jadi apabila bantu orang, kita tak minta apa-apa, ganjaran pun apa-apa. Ini katakan husni amal, amal yang baik. Amal mereka acah amal. Yang ketiga husni akhlak. Macam mana hubungan kita dengan orang yang saudara kita. Kita tak gaduh dengan orang. Kita tak mulakan dengan dengan pergaduhan. Jadi kami dakwah ni bukan untuk memukul orang, tetapi kami diberi ijazat untuk dipukul. Kamu kerana ini kerjalah. Kami dipukul kami sedia. Kami tak mau memukul, tapi kami tidak diberi ijazat untuk memukul, tetapi kami diberi ijazat untuk dipukul. Ini dakwah. Ini usul akhlak. Jadi imam ni tak ada yang imam tu. Badan dia sajak sama. Macam mana Ustaz? Kemuliaan Nas. Mana? Nak urusan kan? Tak, anak buah dia. Nak buat. Kami sedia untuk dipukul. Kami tak ada ijazat, tak ada diberi izin untuk memukul orang, tetapi diberi izin dipukul. Kami dipukul. Itu sahabat. Itu sunul khuluq kan. Akhlak yang baik. Sebab itulah perkara yang mana Nabi, kisah Nabi dalam Al-Quran diceritakan, sifat yang paling tinggi ialah sabar. Ini boj, perkara yang paling berat nih, sabar ni. Boj ni berat. Kena faham ni Urdu Nanti kadang tak payah ada terjemah, nanti dengar boj. Oh, dia penik bos. Bos yang grill. Boj. Fasbir kama sabara ulil azmi minar rasul. Sabarlah seperti mana nabi-nabi ulul azmi antara rasul antara kami. Allah Taala telah perintahkan Nabi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Jadi kerja pun dengan sabar. Macam mana nak kerjakan ataupun nak selesaikan, sabar. Masalah-masalah syura, jihad. Sabar dan syukur. Syukur pun Nabi akan sifat Nabi. Kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Sabar dan syukur. Syukur dan dia jadi syukur. Dua-dua tu. Sabarudin ada, syukuran Syukur dan sabar. Dua-dua Dan syukur. Apa yang Allah Ta'ala bagi walaupun sedikit, kita bersyukur. Allah. Apa yang diperintahkan, apa yang diputuskan, syukur. Apa keadaan dia, ujian dia, kita kena bersyukur. Perkara yang paling berat sekali yang mana diuji kepada Nabi-Nabi ialah sabar. Dakwah, bagi dakwah lagi, beramal lagi,
sehingga kan mereka berpuasa sepanjang tahun. Sabar mereka. Perintah kepada mereka nabi-nabi. Dakwah siang dan malam dengan kesabaran. Dipukul orang sabar, dihina sabar. Macam mana Daud alaihissalam satu hari puasa, satu hari tidak, sabar dia. Itu perintah kepada Daud alaihissalam. Jadi dalam beramal ni, beribadah kita kena minta bantuan Allah. Manusia kita ajak pada Allah SWT. Dakwah ibadat. Lagi 15 minit pengalaman apa yang? Dakwah yang paling berat sekali dalam dakwah ialah sabar. Jadi berapa banyak kekuatan dia dalam dakwah, maka banyaklah juga mukhalif dia. Macam mana Nabi SAW berlawanan, waktu itu dia punya dakwahnya kuat, maka mukhalifatnya pun kuat. Orang-orang di zaman orang-orang Quraisy kan, Mekah Quraisy yang berpengaruh, orang yang kuat, mukhalifat dengan Nabi. Sebab itulah sabar ni perlu kita amalkan. Inilah uji ataupun akhlak yang paling tinggi ialah sabar. Allah Ta'ala kata, saya melihat, kami melihat, kamu sabar aja. Ini akhlak yang paling tinggi ni, sabar ni. ये नहीं कि उनकी तरफ से दिलों में कीना था, नहीं, उनकी तरफ से दिलों में हमदर्दी थी कि किसी तरह से ये मान जाए, किसी तरह से इनका भला हो जाए, किसी तरह से जन्नत में जाए. Jadi dalam sabar, dalam hati tu, dalam hati manusia ni tak akan keras selama-lamanya, tapi mesti ada, dalam hati tersebut mesti ada hidayat. Dan kita tahu dan kita sangka bahawa dalam hati mereka ni ada kelembutan. Jadi itu adalah kesabaran. Sabar untuk menghadapi mereka. Ini azimat. Jadi orang yang mukhalifat dengan kita sambut mereka dengan kasih sayang dan doa, hamdardi. Kalau sekiranya tak ada azimah ataupun tak ada akhlak, maka Nabi sendiri akan membunuh Sayyidina Umar kalau Nabi mau. Tapi hamdardi dikesan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, Umar sendiri masuk Islam. Sebab itulah Nabi doa kepada Allah SWT, Umar Khattab dapat Islam. Jadi dengan aulad kita, anak-anak kita ada kasih sayang, atau maksudnya ada rasa kesian, hamdardi ni. Dakwah bidengge, kita bagi dakwah dan doa, itulah kerja kita. Dengan sabar. Orang yang paling sabar ni lah yang banyak bantuan daripada Allah SWT. Dalam keadaan apapun ujian, baik ataupun buruk, kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Nagawar alat, maksudnya keadaan yang buruk, kita pun bersyukur pada Allah Ta'ala. Macam Nagawari dalam keadaan yang tidak suka kan apa yang keinginan kita, dalam keadaan miskin pun dia mampu untuk mencari keperluan dia dan dia bagi sedekah dalam keadaan miskin. Itu maksudnya bersyukur.
Ini korban ni lah, korban ni. Korban yang paling tinggi. Macam mana zaman Nabi kan, satu yang mana orang yang paling miskin bersedekah di jalan Allah Ta'ala, ini amalan yang mana paling tinggi semasa waktu peperangan yang disukai oleh Allah SWT. Sahabat itu ada saulat dalam rumah, kosong rumah. Sahabat ni tak ada kerja. Sehingga kan waktu itu dalam keadaan perintah Allah Ta'ala datang, ia sanggup mencari keperluan dalam keadaan miskin dan mengorbankan apa yang dia usahakan kepada untuk infakkan agama, untuk membantu agama semata. Ini sabar, ini sabar. Apabila sabar datang, apa ujian datang, kita kena bersyukur, sabar dan syukur. Sahabat itu 1 kilo kurma Allah Ta'ala terima. Dia kata sahabat, ya Rasulullah, ini diterima. Allah Ta'ala terima. Dia kata Allah kabul. 1 kilo aja Ustaz. 10 minit lagi. Mana habis bayang. Ini salah satu kebaikan daripada dakwah. Khubi akhlak, husni niat, husni akhlak, husni uslub, hubungan yang baik. Oh, macam SA Malaysia lah. Macam mana apa seorang sahabat berkata pada Nabi, ya Rasulullah, bagilah ijazat, bagilah izin saya untuk berzina. Allah. Tapi Nabi kata apa? Dengan cara hikmah, husni uslub, hubungan yang baik. Dia kata zina ni macam mana Nabi beritahu, jika orang nak berzina dengan mak kamu macam mana. Tapi dia tak zahirkan depan orang, dia akan bercakap secara infrared. Jangan kita halau, marahi dia. Dengan hubungan yang baik, dengan semjana, dengan memahamkan dia cara baik. Jadi uraian yang kita dakwah tu, hubungan itu yang paling disukai oleh orang awam. Kepada orang yang kita dakwah. Jangan kita nak jahilkan keburukan dia, jangan kita nak marah dia apa semua. Aceh isu hubungan yang baik. Lepas tu kita doa untuknya, ya Allah bersihkanlah dia. Ini dikatakan uslub, hubungan. वहाँ की मालूमात देने लगे कि तुम्हारी क्या क्या मालूमात है, तुमने क्या क्या तैयारियां की हैं, वो बता नहीं रहे थे, इसीलिए बता दें। Festival pun waktu tu mak. Festival pun waktu tu. Kutuk. Kutut. Oh. Jadi apabila satu orang jasus ataupun pengintip Abu Jahal ditangkap di dalam peperangan Badar, maka sahabat telah ikat dia, dah tanya apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu intip. Tapi sahabat tanya apa yang kamu usahakan dari sana gitu. Dengan rasa marah, dengan sakti. Waktu itu Nabi telah nampak, dia kata janganlah kamu kasar dengan dia, buat hubungan baik, baca suluk.
cakap dengan baik, jangan ikmah kepada pengintip Abu Jahal, musuh Islam. Dengan intipan ataupun pesanan Nabi kepada sahabat, orang yang mana menjadi pengintip Abu Jahal masuk Islam. Allah. Indonesia ni cantik. Semua orang tua-tua semua jadi suruh kaya dia pun. Betul. Ada contoh. Ada contoh. Semua betul. Haji Awang, haji-haji yang dia kena panggil tadi semua. Satu yang kucing putih yang gelang muda. Jadi dalam dakwah kita kena baik dalam hubungan. Acah hubungan. Sirat yang mana Nabi SAW ajar. Nabi kata kita buat dakwah dengan hubungan yang baik. Jadi wujudnya kebaikan. Sangkaan baik akan wujud. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata bahawa dalam usaha dakwah ni ialah untuk mencari kebaikan. Lenden untuk mencari kebaikan, memberi kebaikan. Kita kena lihat kebaikan. Untuk menghasilkan kebaikan, hubungan kita baik, maka kita kena ada usnuzon, sangka yang baik. Maka akan nampaklah kebaikan dia. Jadi dalam syariat tak ada dalam syariat dilarang untuk kita mencari keburukan masing-masing, mencari keburukan saudara kita. Tapi Haji Guman kena bagi ijazah. Maksudnya sangka baik diberi izin, tetapi dalam mencari keburukan tidak diberi izin oleh syariat. Ini kerja kita untuk mencari kebaikan dan memberi kebaikan. Jadi dalam kehidupan yang sederhana lah. Jadi dalam dakwah ni ialah untuk mencari kebaikan. Hidup kita ialah dengan sederhana sahaja. Jadi kita kena cari kebaikan dia, apa kebaikan dia, dan kita zahirkan keburukan dia. Manafik, bukan munafik, manafik, mencari kelebihan dia, mencari kebaikan dia. Jadi bila kita mencari kebaikan, maka akan timbullah, akan zahirlah kebaikan daripada diri. Jadi setiap manusia ni ada kelemahan dia, ada kebaikan dia. Dua perkara sama aja. Jadi kelebihan yang diberi oleh seseorang, maka jadikanlah kelebihan untuk membantu agama Allah. Macam mana Abu Bakar, Umar kan ada kelebihan tadi di zaman Nabi. Allah. Dengan ikhlas, dengan sabar.
Jadi kita kena cari kebaikan dia lah. Maka ia akan dekat dengan nama SWT. Mail ke taraf, amma ke taraf mail ho jayegi. Jadi kita kena lihatkan kebaikan juga, kita kena cari kebaikan mereka juga. Husnuzon, sangka baik. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Syaitan ni telah datang untuk membentuk sangka buruk kita kepada saudara kita. Syaitan sebenarnya caranya untuk merosakkan orang agama ialah dengan cara sangkaan buruk antara satu sama lain. Dai ni dibuatnya dengan untuk merosakkan dai antara satu sama lain ialah dengan sangkaan buruk. Allah. दीनदारों को खराब करने के लिए उलमा ने लिखा है कि दीनदारों को खराब करने के लिए उसके पास जो पूंजी है वो सुए जन बदगुमानी. Jadi untuk orang yang mengamalkan agama ni, syaitan dalam merosakkan mereka. Orang yang mengamalkan agama ialah dengan sangka buruk. Bila sangka buruk timbul, maka ta'amul, menahan perasaan pun akan hilang. Jadi hak akan rosak, batil akan bangkit. Apa yang batil tu kita kata okey. Ta'assub. Ta'assub dari MS. Jadi dalam kebaikan kita banyak bantuan. Dalam buat kebaikan kita banyak bantu. Ta'awun, diki kita ta'awun karo. Ta'awun karo. Niki per ta'awun karo. Maksudnya membantu dalam membuat kebaikan. Tahun. Wa ta'awanu birri wa taqwa. Wa la ta'awanu ismi wal udwan. दुश्मन निकालने के लिए वो मददगार बना हुआ है. एक मिसाल के तौर पर ले हमारे गांव के लिए कुत्ता काट रहा है उसको उसको नजर आ रहा है क्यों हमें तो दुश्मन को छुड़ाना है यहाँ से हम में ताउन होता है ये वो नीचे का तो कौन है इनकी बात है ये हक अमानत है. Jadi hak ni adalah amanat. Ini amanat ni daripada Allah SWT. Allah ke taraf saya. Amanat ni kita kena sebarkan. Macam contoh tadi daripada tahu untuk menyelamatkan orang itu daripada dibunuh oleh musuh. Jadi ini adalah ta'awun, membantu dalam kebaikan. Nabi SAW telah hancurkan asabiah di antara sahabat. Pertama sekali la ilaha illallah. Itu kena asabiah tu. Sahabat tak ada asabiah dengan Nabi, tapi Nabi sehingga Nabi mengatamkan atau menghilangkan asabiah antara sahabat ialah dengan kalimah. Cakap kalimah, cakap agama tu je Nabi kan. Mana yang menceritakan mengenai kaum saya, kerajaan saya, Kawan saya, orang lama, keluarga saya, keturunan saya. Macam januar kan, apa binatang yang kita nak sembelih baca bismillah Allahu akbar tu je dah. Dah selesai dah. Agama pun kan apa, dia dah sempurna. Dia pun jadi halal. La ilaha illallah, banyakkan la ilaha illallah, jangan cakap asabiah, keturunan, kehebatan. illallah.
cakap agama, asas kepada agama, asas kepada amal. Qul hazihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini dengan basirat, dengan yakin kesat. Kerja saya dan juga orang yang ittiba saya. Iman, yakin, amal dia dan akhlak mereka, sahabat ni, 3 perkara ni. Mereka punya iman tak terkesan dengan suasana. Mereka punya keyakinan, iman mereka itu tak terkesan dengan suasana. Dalam keadaan apapun, ujian mereka, mereka tak terkesan. Yang kedua ialah amal. Mereka gunakan harta di mereka untuk agama. Yang ketiga akhlak, macam mana hubungan mereka dengan manusia, macam mana hubungan mereka dengan dushman, dengan musuh. Mereka bagi dengan ihsan dan juga ihsan. Ihsan dan ihsan. Mereka 3 perkara ni sempurna. Iman mereka, amal mereka dan juga akhlak mereka. Sahabat radhiyallahu anhu. Perkara ini menjadi adi bagi mereka, menjadi kebiasaan pada mereka, 3 perkara. Jadi 3 perkara ini yang kita kena bawa dalam kehidupan. Kita kena lihat kepada kebaikan mereka kan, salah satunya akhlak kan. Kita tinggalkan keburukan amal mereka, cari kebaikan mereka. Jadi akan wujudnya dalam hati mereka mengenai kerisauan atas agama, dan kehidupan mereka akan sempurna dalam agama dan kehidupan. Ini mengamalkan agama. Inilah asas kerja kita tuan-tuan. Subhanallah bihamdika. 1,5 jam. 1,5.